kelahi dengan Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, dah ada masuk dah. Hafizi Yusuf, Ustaz Hafizi, ahlan wa sahlan marhab bikum. Rusdi Yusuf, ahlan wa sahlan marhab bikum. Hadir, alhamdulillah. Mana-mana yang masuk tu agak share lah, agak share supaya manfaat perkongsian kita ni menjadi semakin luas, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Suara macam mana, jelas ke tidak? Suara macam mana, jelas ke tidak? Kalau jelas agak kalau tak jelas agak maklum Kalau tak jelas agak maklum. Kalau tak jelas harap maklum. Nampak suara lagi. Jelas, alhamdulillah. Jalasa dengan jelas. Okey, kita mulalah. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Faisal Yusuf, ahlan wa sahlan marhab bikum. Kita mula perkongsian kita pada petang ini dengan membaca umul kitab. Nastaftah jilsatana mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna salihun. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim wa ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah ila hadrati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Cuma bunyi macam gehujang je. Mungkin kipas tu lah. Okay, terima kasih. Kalau ada apa-apa harap bagi respon. Ada apa-apa. Okay, bunyi tak lagi macam gehujang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunyi tak macam gehujang. Hadir clear daripada Singapura. Masya Allah. Ahlan wa sahlan marhabikum. Effendi Ahmad jauh daripada Singapura. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada petang ini ada manfaatnya, insya-Allah. Okey, sebelum daripada ni kita dah baca tentang Muqaddimah Asy-Syarah. Tentang Muqaddimah Asy-Syarah. Bunyi macam gehujang tak lagi? Bunyi macam gehujang tak lagi? Okey, kita dah baca Muqaddimah Asy-Syarah. Syarah telah memulakan dengan bismillah. Tujuannya untuk nak cari keberkatan lah. Dan nak ikut orang kata nak ikut perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diikuti dengan alhamdulillah. Diikuti dengan alhamdulillah. Azam Fikri clear dah Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan marhabikum. Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Abdul Rahman Al-Muti'i, ahlan wa sahlan marhabikum. Jadi dimulakan dengan alhamdulillah, bismillah, diikuti dengan alhamdulillah. Kemudian diikuti dengan penggunaan lafaz amma ba'du. Ini bentuk penulisan ulama-ulama Islam. Bukan kata di negara Arab saja, bahkan metod yang sama diikuti oleh ulama-ulama di alam Melayu kita. Tujuan tak lain tak bukan, tujuannya adalah untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam hidup kita yang amat sangat kita perlukan ialah barakat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keberkatan itulah amalan kita akan menjadi berganda-ganda kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan dengan berkat ialah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Kita perlu kepada penambahan kebaikan sebab hidup kita terlalu singkat. Hidup umat Nabi Muhammad ini terlalu singkat jika nak dibandingkan dengan umat-umat sebelum daripadanya. Kerana itulah yang amat kita perlukan dalam hidup kita, satu perkara yang namanya berkat. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang berkat. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini kita pergi kepada al-mabadi'. Mabadi' ni jamak kepada mabda'. Mabda' tu makna pendahulu. Makna beberapa perkara yang boleh kita ketengahkan sebagai pendahuluan kepada ilmu ini. Sebagai pendahuluan kepada ilmu ini. Tujuan dia supaya apabila kita masuk dalam apa-apa ilmu, antaranya ilmu tauhid, kita tahu kita masuk dalam ilmu apa. Makna kita tak meraba-raba dalam kegelapan. Ini yang para ulama sebut. Ustaz Mahdi ada sebut bawah tu. Dia kata inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wada' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara jami'a hadza syarafa. Ini 10 perkara asas. 10 perkara asas ataupun 10 perkara yang dikira sebagai pendahulu kepada sesuatu ilmu. Barulah kita dapat cerak melek apakah ilmu yang kita nak masuk, dengan harapan supaya bila kita masuk ilmu tadi, kita tak masuk dalam keadaan meraba-raba. Ini belajar dah bergelung dah, tapi tak tahu apa benda faedah belajar ilmu tadi. Tak tahu apa dia nama ilmu tadi. Tak tahu siapakah yang mengasalkan ilmu tadi. Ini orang yang masuk dalam satu ilmu dalam keadaan meraba-raba. Mudah-mudahan kita masuk dalam suatu ilmu dalam keadaan kita cerak dah. Oh, aku nak belajar ilmu ni sebab aku nak benda ni. Objektif aku begini, matlamat aku begini. Nanti aku akan dapat ini. Perbincangan dia tentang ini. Jadi kita jelas. Orang panggil
nadkhul ala fannin ala basirah. Kita dapat masuk kepada sesuatu ilmu itu ala basirah, bukan yatakhabbatu fil ashwa, meraba-raba dalam kegelapan. Mabadi. Pertamanya tauhid. Mabadi at-tauhid. Apa makna tauhid? Tauhid maknahu fil lughah al-ilmu bi anna syai' wahid. Tauhid dari segi bahasa, yakin bahawa sesuatu tu satu. Kita yakin bahawa sesuatu tu satu. Makna kita mensatukan sesuatu. Sebab apa? Sebab kita yakin dia satu. Itu makna tauhid. Nuwahiduhu bermakna na'taqid atau na'lam annahu wahid. Kita mentauhidkan dia berarti kita meyakini bahawa dia tu satu. Kerana itu bila sebut tauhid, ni kena kepada perbuatan kita. Tauhid kena kepada perbuatan kita, bukan sifat Allah. Sifat Allah wahdaniyah. Tauhid rububiyah sebagai contohnya. Tauhid uluhiyah tu kena kepada perbuatan kita tu. Dengan makna kita mentauhidkan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mentauhidkan uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tauhid makna dia dari sudut bahasa ni al-ilmu, yakin. Kita yakin bi anna syai'a wahid, bahawa sesuatu itu satu. Wa fil istilah, dan pada istilah para ulama lah, ataupun istilah ilmu tauhid. Bila kita kata okey, saya nak belajar ilmu tauhid, ataupun para ulama bila dia kata wajib awak belajar tauhid sebagai contohnya, apa yang dimaksudkan dengan tauhid di situ? Apa yang dimaksudkan dengan tauhid? Wa fil istilah ay istilahil ulama. Tauhid itu ialah ilmun, satu ilmu, satu disiplin. Satu ilmu dengan makna satu disiplin. Yubhathu, yang dibicarakan fihi di dalamnya, an isbatil aqaidi ad-diniyah, yang dibicarakan di dalamnya tentang pengisbatan akidah agama. Akidah ni maksud dia keyakinan. Aqaid jamak kepada akidah, makna dia keyakinan. Apa yang kita yakin? Apa yang kita yakin ni ada hak agama, dengan makna hak wajib kita kena yakin. Kalau kita tak yakin, dosa kita. Ada akidah yang bukan agama. Akidah yang bukan agama, contoh dia, ayah lebih tua daripada anak. So tu benda yang kita yakin tu. Tak ada orang pun ragu bahawa ayah lebih tua daripada anak. Tiba-tiba kalau ada seseorang tu dia kata, biar saya nak kata bahawa ayah lebih muda daripada anak. Kita katalah tak dosa apa yang awak kata gitu. Sebab dia bukan akidah keagamaan. Tetapi orang panggil awak orang yang tak cerdik, orang yang tidak ada akal, sebab awak berlawanan dengan realiti. Jadi ilmu ini ilmu yang membicarakan tentang akidah agama. Bil adillati al-yaqiniyah, dengan dalil-dalil yang bersifat yakin. Makna ilmu yang membicarakan bagaimana kita nak mengisbatkan akidah agama dengan dalil-dalil yang bersifat yakin. Dengan dalil-dalil yang bersifat yakin. Sebab apa? Sebab apa perlu kepada dalil yang bersifat yakin? Sebab apa yang kita bicarakan ini ialah akidah. Akidah tu maknanya keyakinan. Bila keyakinan, dalil yang membawa kepada keyakinan mesti kena yakin juga. Kalau dalil yang membawa kepada keyakinan, dalil yang zanni sebagai contohnya, maka itu tak jadi akidah, itu hanya menjadi zon sahaja. Jadi itu dia ilmu. Dengan makna kita boleh nampak situ, ilmu tauhid ini kalau kita belajar dan kita faham, kita ada kemampuan untuk nak mempertahankan akidah yang kita pegang. Akidah yang kita pegang apa dia? Iaitulah akidah ahli sunnah wal jamaah, yang kita warisi daripada satu generasi secara bersambung hinggalah kepada baginda Nabi SAW. Dengan makna akidah ahli sunnah wal jamaah ini, itulah dia akidah salaf mengikut tradisi yang betul. Bukan shortcut. Ada satu lagi dia kata dia ikut akidah sahabat, tapi shortcut daripada dia kepada sahabat tu. Ini tak tuling lah. Ini tak tuling, dan kemungkinan besar berlaku kesilapan. Sebab apa yang dia faham itu tak semesti apa yang dikehendaki oleh para sahabat, apa yang dikehendaki oleh baginda Nabi. Kita ahli sunnah, apa yang kita faham kita ambil daripada tok guru kita. Tok guru kita tidak reka. Dia ambil daripada tok guru dia. Ambil daripada tok guru dia, ambil daripada tok guru dia, tok guru dia, tok guru dia, tok guru dia, akhir sekali ambil daripada golongan atba'ut tabi'in. Yang ambil daripada golongan tabi'in, yang ambil daripada golongan sahabat, orang yang paling faham tentang akidah Islam.
Yang mana sahabat diambil secara langsung daripada baginda Nabi. Ini tradisi ilmu dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah. Dia beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia muncul di kurun tabi'in. Dia tak beryakin kepada tabi'in yang ada tu. Dia tak yakin kepada Imam Imam Hasan al-Basri sebagai contohnya, Wasil bin Atha, pengasas kepada mazhab tabi'in. Dia tak yakin kepada kewibawaan Hasan al-Basri yang menjadi penyambung antara dia dengan golongan sahabat, menjadi penyambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terus direct daripada dia terus pergi kepada sahabat, ataupun daripada dia terus pergi kepada baginda Nabi. Maka berlakulah kefahaman bid'ah. Maknanya kalau kelompok yang kata okey kita terus balik kepada Al-Quran dan hadis lalu tanpa melalui tradisi ni, kemungkinan besar dia akan jatuh dalam pemikiran bid'ah. Itu kadang-kadang dia membid'ahkan sesuatu yang tidak bid'ah, dan dia rasa dia lebih sensitif daripada ulama-ulama lain. Dia rasa dia lebih bertanggungjawab terhadap agama lebih daripada orang-orang yang mungkin 40 kali lebih berautoriti daripada dia. Syiah, sebab apa dia jadi Syiah? Sebab dia tak yakin kepada para sahabat. Dia nak pergi direct kepada Nabi. Nabi suruh kita mentakzim ataupun menghormati ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah kata para sahabat dia telah meninggalkan perintah Nabi supaya memberi keutamaan kepada ahli baitin Nabi. Dia nampak dia lebih memberi keutamaan, menyanjungi, menghormati ahli baitin Nabi. Akhir sekali jadi Syiah. Ini sebenarnya kerana apa? Kerana was-was yang kerana was-was yang dimainkan oleh iblis alaihi laknatullah dalam otak masing-masing. Kerana ada sifat wujud yang meninggi dalam jiwa, sehingga dia rasa dia lebih sensitif daripada orang lain. Dia rasa dia lebih kenal Allah, lebih kenal Rasulullah, lebih orang kata untuk mempertahankan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita kena faham bahawa Al-Quran dan Sunnah itu maksum, itu tak salah, itu betul. Tapi kita kena aku bahawa kefahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah itu boleh jadi salah. Jadi ketepikan kefahaman kita, dahulukan kefahaman ulama-ulama yang muktabar. Ulama-ulama yang muktabar dalam perkara yang melibatkan akidah, itulah dia ulama-ulama yang diletak gelaran sebagai Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, dan ulama-ulama yang sepandangan dengan mereka sekalipun mereka tidak nisbahkan diri mereka sebagai Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, seperti sebahagian daripada ulama dalam mazhab Hambali yang menggunakan pendekatan ahlul hadis as-sunni. Ahlul hadis as-sunni. Baik. Jadi dalil dalam ilmu ini, kita bincang tentang dalil yang bersifat yakin. Sebab apa? Sebab apa yang kita nak isbat itu adalah sesuatu yang yakin. Akidah ni yakin. Kalau tak sampai yakin tu dinamakan dengan zon, dinamakan dengan syak, dinamakan dengan waham. Akidah ni yakin. Yakin ni 100%. Bila 100%, dalil yang membawa kepada keyakinan semestinya bersifat yakin. Kalau dalil tu tak yakin, kan itu banyak dalil-dalil yang bukan bersifat yakin tidak diiktimad dalam ilmu akidah. Okey. Wa mawdu'uhu, dan mawdu' dia. Mawdu' dengan makna mawdi'a, apa yang diletak dalam dia. Macam gemakul maknanya ma'ukila, apa yang dimakan, untuk orang panggil makanan. Masyrub maknanya masyuriba, apa yang diminum, itu orang panggil minuman. Mawdu' ilmu tauhid dengan makna mawdi'a fi ilmu tauhid, apakah yang diletak dalam ilmu tauhid. Dengan makna ilmu tauhid itu dia membicarakan ataupun dia perbincangan dia berkisar tentang apa. Perbincangan dia berkisar tentang apa. Ini yang Ustaz Mahdi terjemah sebagai topik perbincangan ilmu tauhid. Okey, kalau nuskah yang Arab halaman 22, kalau nuskah terjemahan Ustaz Mahdi Anwarul Bahiyah halaman 36, boleh guna secara serentak. Maklumat, apa yang makna kandungan ataupun topik perbincangan dalam ilmu tauhid ini. Al-maklumat, iaitulah maklumat. Dalam ilmu mana-mana pun topik dia adalah maklumat, ataupun kita kata apa yang dibahaskan dalam tu adalah maklumat. Daripada maklumat itu membentuk ilmu, satu disiplin ilmu yang tersusun. Makna satu disiplin ilmu ialah susunan maklumat secara sistematik. Itu orang panggil ilmu, tak secara berselerak. Zaman Nabi ada tak ilmu tauhid? Tak ada lagi. Tapi tauhid ada ke tak? Tauhid dah ada dah. Zaman Nabi ada tak ilmu fiqh? Tak ada lagi. Tapi fiqh itu ada ke tak? Ada dah. Sebab fiqh, tauhid, tafsir, hadis
dilihat dari sudut satu disiplin ilmu yang tersusun. Itu kita kena faham. Iaitulah al-ma'lumat allati yuhmalu 'alaiha, maklumat-maklumat allati yuhmalu 'alaiha, yang ditanggung ke atasnya, ke atas maklumat-maklumat itu, ma tasiru bihi aqidatan diniyah, sesuatu yang dengan dia menjadi akidah agama. Jadi kita sebut dah, ada akidah agama, ada akidah yang bukan agama. Akidah ni makna keyakinan kita. Keyakinan kita ada yang disuruh oleh agama. Agama suruh kita yakin adanya Allah, Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang terakhir, hari kiamat itu ada, neraka itu tempat azab bagi orang-orang yang jahat. Ini semua keyakinan agama yang wajib kita kena yakin. Makna hak ni kalau kita tak yakin, kalau dalil dia bersifat qat'i, kita tak yakin, jadi kafir kita. Azanallahu min zalik. Dengan makna kita lawan kepada Al-Quran dan sunnah. Dengan makna kita lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Muhammad Zulkifli, okey je ni, mungkin masalah lain. Ada berapa muka surat berapa? Okey, Wan Ibnu Sina, ahlan wa sahlan marhabikum. Muka surat kalau Ta'liqat As-Saniyah 'ala al-Aqaid Durriyah nuskhah Arab, muka surat 22. Kalau Anwarul Bahijah, terjemahan oleh Ustaz Mahdi itu, terjemahan bahasa Melayu, halaman 36. Okey, makna maklumat-maklumat yang ditanggung ke atasnya, apa yang dengan dia menjadi akidah agama. Au mabda'an lidzalika, ataupun mabda'. Mabda' ni kita kata asas ataupun pendahulu kepada akidah agama. Dia bukan akidah agama, tapi ada kalanya dia menjadi asas, menjadi tangga untuk kita sampai kepada akidah agama. Dia bukan akidah agama, tapi dia menjadi tangga untuk kita sampai kepada akidah agama. Jadi apa dia? Maklumat-maklumat yang akhirnya menjadi akidah agama, dan maklumat-maklumat yang menjadi tangga kepada akidah agama. Maklumat-maklumat yang akhirnya menjadi akidah agama, itulah maklumat-maklumat tentang ketuhanan, tentang Tuhan. Tentang apa yang wajib bagi Tuhan, apa yang harus bagi Tuhan, apa yang mustahil bagi Tuhan, sehingga kita faham, oh kalau begitu itulah dia tu Tuhan. Oh kalau begitu tak cukup sifat-sifat ini, itu tidak tu, itu bukan tu Tuhan. Apa yang berkait dengan Nabi, apa yang wajib bagi Nabi, apa yang harus bagi Nabi, apa yang mustahil bagi Nabi, siapakah dia Nabi, dilahirkan di mana Nabi, kuburnya di mana, apa yang Nabi kapok. Ini perbincangan tentang kenabian. Kenabian, pertamanya ketuhanan, yang keduanya kenabian. Ini maklumat yang jadi akidah agama. Pertamanya maklumat tentang ketuhanan, maklumat tentang Tuhan. Yang keduanya maklumat tentang Nabi, dinamakan dengan kenabian. Satu lagi maklumat tentang apa yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dinamakan dengan as-sam'iyyat, ataupun perkara-perkara gaib yang wajib kita kena i'tiqad. Itu maklumat yang ada di dalam ilmu tauhid, yang menjadi akidah agama. Satu, maklumat tentang Tuhan. Duanya, maklumat tentang Nabi. Yang ketiganya, maklumat tentang apa yang diberitahu oleh baginda Nabi, yang berupa perkara-perkara sam'iyat, berupa perkara-perkara sam'iyat. Ini maklumat yang akhirnya menjadi akidah agama. Satu lagi maklumat yang bukan akidah agama, tetapi dia menjadi tangga untuk kita sampai kepada akidah keagamaan, iaitulah perbincangan tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita dapat tahu bahawa Allah tak sama dengan dia, supaya kita dapat tahu bahawa di sana ada Tuhan yang mencipta dia, bahawa Tuhan yang mencipta dia adalah Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, maha suci daripada segala kekurangan. Dia pada asalnya bukan akidah agama pun. Perbincangan tentang alam semesta, tentang jisim, tentang jirim, tentang jauhar, tentang a'raq, tentang tahayyus, tentang apa-apa yang kait dengan tentang keunikan alam, tentang ketelitian kejadian alam, tentang itu dan tentang ini, yang boleh dijadikan sebagai mabda', tangga untuk kita sampai kepada akidah ketuhanan. Bila dikaji makhluk ini, tak lari daripada
jirim dan juga a'rad. Maka kita kata Allah bukan jirim, Allah bukan a'rad. Maknanya Allah tidak sama dengan makhluk. Itu isi kandungan yang terdapat di dalam ilmu tauhid. Jadi waktu yang akan kita belajarnya, waktu yang akan kita ulas, kita hurai, itu. Kaqaulina, seperti kita kata Allah Ta'ala qadim, itu maklumat dengan dia menjadi akidah agama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu sedia. Ni rakan-rakan kita di kalangan orang yang terpengaruh dengan Salafiyah Al-Wahabiyah, dia marah ni kita kata Allah tu qadim. Dia marah, dia kata orang salah dok kata Tuhan tu qadim. Orang salah kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala al-awwal sahaja. Sebab qadim itu tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran, dan tidak ada dalam kata-kata ulama salah. Mudah je dia. Tak ada. Itu ayat yang paling mudah sekali. Nak kabari bahawa qadim ini telah, lafaz qadim itu telah diguna oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Orang kata imam kepada golongan ahlul hadis, yang mana orang Salafiyah Al-Wahabiyah menisbahkan fahaman mereka kepada mereka itu. Imam Ahmad bin Hanbal sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu qadim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sedia. Imam Ahmad guna lafaz, siapa yang kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu jisim, maka dia adalah golongan mujassimah, musyabbihah. Sebelum daripada Imam Ahmad bin Hanbal turut digunakan oleh Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam kitab Fiqhul Akbar, cuba tengok situ, dia menggunakan lafaz Al-Qadim dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita baca kitab Aqidah At-Tahawiyah yang menjadi rujukan utama, bukan rujukan utama, yang biasanya kalau orang Salafiyah Wahabiyah, antara kitab yang dia pegangnya ialah kitab Aqidah Tahawiyah. Cuba tengok awal-awal lagi dah Imam Tahawi sebut annahu qadim, annahu qadimun bila ibtida, daimun bila intiha. Disebut dalam Aqidah Tahawiyah. Qadimun bila ibtida, Allah itu qadim, Allah itu sedia, bila ibtida, tanpa ada mula. Daimun, Allah itu kekal, bila intiha, tanpa ada sudah. Jadi kalau kita tengok situ, ada dua pandangan. Satu pandangan kata ulama salah tak guna lafaz qadim, itu Salafiyah Wahabiyah, dan dia tak nak gunalah lafaz qadim tu. Satu lagi ulama yang kata orang salah guna lafaz qadim, itu Asy'ariyah Maturidiyah, dan mereka guna lafaz qadim. Jadi penggunaan Al-Asy'ariyah lebih dekat kepada penggunaan ulama salaf daripada Salafiyah Al-Wahabiyah yang mengaku dia mengikut mazhab salaf. Ini kalau kita kaji betul-betul, kita akan dapati apa yang dibawa oleh Salafiyah Al-Wahabiyah itu sebenarnya jauh sangat daripada apa yang pernah diikuti oleh generasi-generasi yang hidup di zaman salaf dahulu. Dakwa siapa-siapa pun boleh dakwa. Siapa-siapa pun boleh dakwa. Bukan kebenaran itu duduk pada dakwaan, tidak. Idza kunta mudda'iyan fadalil. Kalau kamu dakwa, kena datangkan dalil. Wa in kunta naqilan fasihhah. Kalau kamu nukil, pastikan apa yang kamu nukil itu sahih, betul, yang boleh diterima. Orang panggil maqbul, bukan jenis mardu. Baik. Ini wal jismu murakkabu minal jawahir al-fardah. Dan jisim itu terbina daripada jauhar-jauhar al-fardi. Ini bukan akidah pun, tapi dia menjadi tangga untuk kita sampai kepada akidah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bukan jisim. Sebab kalau jisim, pasti ternapi daripadanya sifat wahdaniyah. Sedangkan dalam Quran Tuhan sebut qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu jisim. Baik, ini satu, yang pertamanya maudhu'. Ini orang panggil mabadi asyarah ni, 10 pendahulu. Sebelum kita masuk ke dalam suatu ilmu, kita kena tahu 10 perkara yang perlu kita tahu sebelum kita masuk ke dalam sesuatu ilmu. Pertamanya maudhu', ataupun definisi. Disebut bahawa inna mabadi kulli fannin asyarah. Sesungguhnya mabadi bagi setiap ilmu itu ada asyarah, dengan makna ada 10. Al-hadd wal mawdu'u thumma thamarah. Yang pertamanya al-hadd. Had makna definisi, takrif.
Kena faham definisi suatu ilmu, barulah kita masuk dalam ilmu tu, bukan dalam keadaan meraba-raba. Definisi ilmu tauhid disebut dah tadi, ilmun yubhathu fihi an itsbatil aqaidid diniyah bil adillati al yaqiniyah. Yang keduanya wal mawdu'. Apa dia? Isi kandungan dia apa dia? Topik perbincangan dia, iaitulah maklumat-maklumat yang akhirnya menjadi akidah agama, ataupun maklumat-maklumat yang menjadi tangga kepada akidah agama. Dengan kita boleh konklusikan, kita kata isi kandungan dia apa? Isi kandungan dia maklumat tentang ketuhanan, maklumat tentang kenabian, maklumat tentang perkara-perkara gaib yang diberitahu oleh Nabi, dan maklumat tentang alam semesta yang menjadi tangga untuk kita sampai kepada aqaid ad-diniyah. Contoh maklumat-maklumat yang menjadi mabda' tadi, iaitulah jisim murakkab minal jawahir al-fardah. Jisim ia terbina daripada beberapa jauhar al-fardah. Jauhar fardah ni apa? Iaitulah juzuk yang paling kecil sekali, hak tak mungkin nak dibelah bahagi lagi. Himpunan ataupun orang kata himpunan daripada juzuk ini membentuk satu zat yang namanya jisim. Baik, samarah pula. Ni dia sebut apa? Wa ni thumma samara innama badi kulli fannin ashara al-haddu wal mawdu'u thumma samara. Orang panggil bahar dia bahar rajas, mustaf'ilun. Innama badi kulli fannin ashara al-haddu wal mawdu'u thumma samara. Kalau orang pandai buat lagu, dia boleh buat lagu tu. Innama badi, contoh, innama badi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Tu lagu klasik, lagu nazam orang Terengganu zaman dulu kala. Moden sikit. Innama badi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Boleh tak? Innama badi kulli fannin asyara al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Macam-macam lah lagu yang boleh dibuat daripada lentok itu. Thamaratuhu, dan buah dia pula. Buah dia makna faedah kita belajar ilmu ni. Bila kita menguasai ilmu ni, apa faedah yang kita dapat? Faedahnya al-fawzu bis-sa'adatil abadiyah. Dapat mencapai, al-fawzu maknanya berjaya mencapai, bis-sa'adati akan kebahagiaan al-abadiyah yang kekal abadi. Kebahagiaan yang kekal abadi di mana? Jawapannya di sana. Di mana? Di negeri akhirat. Itu kebahagiaan yang kekal abadi, berada dalam syurga Allah bersama dengan orang yang diridai oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang panggil tempat kembalinya kita manusia. Sepatutnya kita kembali situ. Sepatutnya kita kena kembali ke situ. Ke mana? Ke syurga Allah. Bukan kita kembali ke api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita berasal daripada situ, berasal daripada syurga. Tok nenek kita, tok nyang kita, Nabi Allah Adam AS berasal daripada syurga. Keluar sekejap atas muka bumi ni untuk kembali semula ke syurga. Jangan masa kita duduk atas dunia ni kita tak ingat jalan sehingga kita kembali ke api neraka. Siapa yang kembali kepada api neraka? Orang yang menghina diri dia, orang yang meletak diri dia ke dalam api neraka, orang yang menzalimi diri dia sendiri. Sepatutnya diri dia berposisi untuk kembali semula ke tempat asal dia yang tak lain tak bukan, itulah syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan semula kita ke syurga. Bagaimana kemuncak ataupun hasil mempelajari ilmu ini, memahami ilmu ini, mengamalkan ilmu ini, menjadikan kita jadi ahli syurga? Macam mana? Sebab kalau kita belajar ilmu ni, kita akan kenal Tuhan kita. Bila kita kenal Tuhan kita, kita taat kepada Tuhan kita. Ketaatan kita tu kita sembahkan kepada dia. Bukan lagi kita persembahkan kepada Tuhan yang kita kerik dalam otak kita, yang boleh jadi dia tu pekak. Dia bukan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni ibadat kita akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ibadat kita persembahkan kepada Allah, kita buat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, pasti akan diredai oleh Allah, dan pasti kita akan termasuk di kalangan orang yang redha kepada Allah dan Allah redha kepada dia. Tempat redha Allah tak lain tak bukan itu adalah
syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iz bihi, kerana dengannya, dengan ilmu ini, yasirul iman bil ahkami syar'iyyah thabitan muhkaman, maka menjadilah iman dengan hukum-hukum syarak itu sabit. Iman terhadap hukum syarak itu jadi sabit, jadi kukuh, muhkaman, mantap. Keyakinan kita terhadap hukum syarak itu jadi kuat. Bila kita yakin, keyakinan yang kuat, pasti kita tak akan buat sesuatu yang bercanggah dengan keyakinan itu. Bila kita tak buat sesuatu yang tidak selari dengan keyakinan itu, keyakinan yang betul, pasti kemuncaknya kita akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syarak. Hukum-hukum syarak ni ada dua, Hukum-hukum syarak ada dua. Satu al-ahkam asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah. Hukum-hukum syarak hak jenis i'tiqad. Hukum ni apa? Hukum ni mengisbatkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu. Kita kata dia cantik, dia huduh, semayang wajib, mengisbatkan sesuatu, itu namanya hukum. Dan bila hukum tu datang daripada syarak, maka dinamakan dengan hukum syarak. Semayang wajib, kita mengisbatkan wajib kepada semayang. Zina haram, kita mengisbatkan haram kepada zina. Bersedekah tidak wajib, kita menafikan wajib daripada bersedekah. Daripada mana? Hukum itu daripada syarak. Syarak yang menentukan, maka dinamakan dengan hukum syarak. Hukum syarak ada dua jenis, ada dua kategori. Pertamanya al-ahkam asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah. Hukum-hukum syarak hak jenis i'tiqad. Allah ada, Allah tak sama dengan kita. Allah tu maha kaya, Allah itu ada, Allah itu tidak beranggota, Allah maha agung, Allah maha suci daripada segala persamaan. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, Nabi Muhammad itu Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar, banyak hukum-hukum yang berkait dengan akidah, yang mana hukum itu diputuskan oleh syarak. Di sana ada hukum-hukum yang kait dengan akidah, tapi bukan datang daripada syarak. Ayah lebih tua daripada anak, tak wajib kita percaya tu. Di negeri Terengganu ada satu institusi namanya UNIZA. Tak wajib kita percaya tu. Okey, sebelum daripada tu ana nak ucap dululah. Nak ucap terima kasih kepada pihak Pusat Islam, pihak Pusat Islam UNIZA yang menganjurkan, orang kata, perkongsian maklumat kita pada hari ini. Terima kasih kepada pihak Pusat Islam UNIZA yang menganjurkan banyak program-program yang bermanfaat, khususnya program-program yang bersifat talaqi kitab. Antaranya ni yang kita buat ni. Yang keduanya kitab pembacaan kitab Itqan fi ulumil Quran karangan Imam As-Sayuti, yang akan yang dikupas oleh Dr. Abdul Hamid, Dr. Sayyid Abdul Hamid Al-Mahdali, salah seorang daripada pakar dalam bidang ulumul Quran, salah seorang daripada tok guru saya lah masa duduk di Mesir dulu. Banyak saya mendapat ilmu ataupun maklumat, bimbingan daripada Al-Fadhil Dr. Abdul Hamid Sayyid Abdul Hamid bin Ali Al-Mahdali Al-Husaini Al-Azhari. Ini tokoh besar ni. Jarang nak jumpa kita orang Melayu yang BA, MA, PhD di Universiti Al-Azhar. Jarang. Tubik mata lah kita kalau duduk di Universiti Al-Azhar. Jadi Dr. Abdul Hamid ni, Dr. Sayyid Abdul Hamid ni, dia hafizahullah wa ra'ah, daripada sanawi lagi di Al-Azhar. Makna dia terdidik, dia terasuh dengan tokoh-tokoh ulama di Universiti Al-Azhar. Dan masa duduk di Mesir dulu, saya berulanglah ke rumah Habib untuk ambil manfaat daripada Habib hafizahullah wa ra'ah, nafa'anallahu bihi wa ulumihi, amin ya rabbal alamin. Okey. Ini dulu saya belajar akidah dengan Habib Abdul Hamid Al-Mahdali, kitab syarah Jawharatut Tauhid oleh Syekh Muhammad Adib Al-Kailani tu. Dia mengkonklusikan Tuhfatul Murid, syarah kepada Jawharat Tauhid oleh Imam Al-Bajuri. Belajar dengan Habib itu dulu, dan belajar
Irsyadul Fuhul kalau tak salah ingat. Irsyadul Fuhul. Kitab Usulul Fiqh karangan Imam Asy-Syaukani dan juga kitab Mata' Alfiyah Ibnu Malik. Tapi saya ni antara anak murid yang paling corok lah pada waktu tu. Corok-corok alhamdulillah banyak manfaat yang kita dah dapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga ulama-ulama kita, jaga tok-tok guru kita. Mudah-mudahan tok guru kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Habis itu wa samaratu al-fawzu bis sa'adatil abad. Hukum syarak pertamanya al-ahkam asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah. Yang keduanya al-ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah. Hukum syarak hak jenis furu'. Hukum syarak hak jenis furu'. Al-amaliyah yang jenis amal, jenis orang panggil perbuatan manusia. Jenis buat macam sembahyang, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Sembahyang, puasa wajib. Puasa sunat. Orang kata mencuri haram. Ini orang panggil hukum-hukum syarak. Siapa yang menentukan hukum tu? Syarak yang menentukan hukum. Bukan otak kita yang menentukan hukum. Baik dan buruk adalah sesuatu yang diputuskan oleh syarak, baik dan buruk. Bukan apa yang diputuskan oleh akal kita, baik ataupun buruk. Jadi al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah ini ada dua pula. Satu al-ahkam asy-syar'iyyah amaliyah yang zahirah. Hukum-hukum amali yang zahir, yang boleh kita tengok, yang menjadi amalan kepada anggota kita. Ini orang panggil hukum-hukum fiqh. Perbahasan dia dalam ilmu fiqh. Satu lagi al-ahkam al-syar'iyyah al-amaliyah al-batinah. Hukum-hukum yang menjadi amalan kita yang batin. Ini orang panggil hukum-hukum tasawuf yang dibahas dalam ilmu tasawuf. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita sembahyang zahir. Allah juga mewajibkan kita sabar batin. Allah mengharamkan kita mencuri zahir. Allah juga mengharamkan kita takabur, itu batin. Hukum hakam yang kait dengan batin dibahas dalam ilmu tasawuf. Hukum hakam yang berkait dengan zahir, amalan zahir dibahas dalam ilmu fiqh. Jadi ni hukum hakam yang kait dengan akidah usuliyah al-i'tiqadiyah, ini dibahas dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Mana keyakinan kita terhadap hukum-hukum syarak, sama ada hukum i'tiqadiyah ataupun hukum far'iyah al-amaliyah, sabitan menjadi sabit, menjadi tetap, muhkaman menjadi kukuh. Bila yakin kukuh bahawa curi itu Tuhan yang larang, tak berani kita nak curi. Bahawa kalau kita yakin sungguh bahawa sembahyang tu wajib, Tuhan yang mewajibkan sembahyang tu, tak berani kita nak tinggal sembahyang. Bila kita tak berani nak tinggal sembahyang, kita buat benda yang Tuhan suruh, zahir dan juga batin. Kita tinggal benda yang Tuhan larang, zahir dan juga batin. Dan kefahaman kita tentang Tuhan pun betul, kefahaman kita kepada Nabi pun betul. Makna ibadat yang kita buat, kita persembahkan kepada Tuhan yang betul. Pasti orang ini akan mendapat kebahagiaan yang berkekalan di sisi Tuhan dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan mereka. Jangan Engkau jadikan kami di kalangan orang yang celaka. Dan Allah min zalik. Wa nisbatuhu ila ghairihi minal ulum. Dan nisbah dengan makna perbandingan. Ilmu ni dengan ilmu lain. Jika kalau kita nak bandingkan ilmu ni dengan ilmu lain, makna kita kata kedudukan ilmu tauhid annahu afdaluha, sesungguhnya ilmu ini ilmu yang paling afdal, bila khilaf, tanpa khilaf di kalangan para ulama. Dengan makna kalau kita belajar ilmu ni ilmu yang paling afdal, makna kalau kita belajar inilah ilmu yang paling banyak, paling banyak kita dapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan ilmu ini kita boleh kenal Allah. Bila kita kenal Allah, amalan, ketaatan akan ikut selepas daripada itu. Okey. Liqaunihi muta'alliqan bi zatillah, kerana ilmu ini dia berkait dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, wa zati rusulihi alaihi wassalatu wassalam, dan zat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini antara zat yang paling mulia. Ini maudhu' perbincangan yang paling mulia. Kerana dia berbincang tentang Allah, tentang Rasulullah. Ini satu sudut kita dapat melihat ilmu ini ilmu yang lebih afdal daripada ilmu lain. Dari sudut yang lain kita boleh tengok ilmu ini sebagai asas kepada ilmu yang lain. Sebab ilmu yang lain tujuannya apa? Tujuan untuk nak taat kepada Allah. Okey, kita mampu taat kepada Allah dalam keadaan kita tak kenal Allah.
Adakah ketaatan kita itu akan diterima oleh Allah? Bahkan kita tujukan, kita persembahkan ketaatan itu kepada Tok Pekong yang kita create sendiri dalam otak kita, yang kita anggap itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang cari nyakit. Makna kita boleh tengok nisbah kelebihan ilmu ini nak bandingkan dengan ilmu-ilmu lain, boleh tengok daripada beberapa sudut. Wa wadi'uhu, dan wadi' dia. Wadi' dengan makna yang meletak ilmu ini, yang menyusung ilmu ini. Asalnya akidah itu dah ada semenjak daripada zaman Nabi. Bukan zaman Nabi, semenjak daripada zaman Nabi Allah Adam AS dah ada dah akidah tu. Nabi Adam pun i'tikad dia, akidah dia Allah ada, Allah tak sama dengan kita. Begitulah Nabi-Nabi sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang meletak di sini dengan makna yang menyusung, sehingga dia menjadi satu ilmu yang mustaqil, ilmu yang tersendiri. Abu Hasan al-Asy'ari wa man tabi'ahu, dan ulama-ulama yang ikut Abu Hasan al-Asy'ari, dan Abu Mansur al-Maturidi wa man tabi'ahu, Imam Abu Mansur Maturidi, dan siapa yang mengikutinya. Sebenarnya kalau kita selidik, ini salah seorang daripada pengasas kepada salah seorang daripada ulama yang mengasaskan ilmu tauhid. Sebab Abu Hasan Asy'ari dikarang kitab dan dia susung akidah dan betul-betul pendalilan untuk nak mempertahankan akidah tersebut, sehingga akidah yang disusun secara sistematik itu diketengahkan sebagai satu ilmu. Begitu juga dengan Imam Abu Hasan Asy'ari, dia karang kitab Ibanah an Usulid Diyanah, dia karang kitab Maqalat al-Islamiyyi, dia karang kitab Ar-Risalah ila Ahli Saghar, dia karang kitab Al-Luma' fi Raddi ala Ahli Zaygh wal Bid'ah. Banyak karya-karya dia. Begitu juga Imam Abu Mansur al-Maturidi karang Kitabut Tauhid. Banyak kitab-kitab dia karang. Secara tak langsung akidah Islam itu tersusun dalam satu bentuk ilmu. Orang panggil satu disiplin ilmu. Okey, sebelum daripada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, sebenarnya sebelum pada tu dah ada dah ulama-ulama yang menyusung ilmu akidah. Antaranya yang terawal, yang setakat ni yang terawal yang kita boleh tahu dalam bentuk dokumen, dengan makna karya dia tu masih lagi ada yang kita boleh tengok, itulah dia karya-karya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Karya-karya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, pengasas kepada mazhab Hanafi. Pengasas kepada mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Menerusi kitab dia yang banyak kitab dia, antaranya yang berjudul Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar. Abu Hanifah dia bagi fiqh itu, kefahaman tentang agama tu kepada dua. Satu fiqhul akbar, satu lagi fiqh biasa. Fiqhul akbar itu kefahaman tentang akidah. Fiqh biasa itu kefahaman tentang fiqh dan juga tasawuf. Dia bagi dua begitu. Imam Abu Hanifah ni awal lah. Imam Abu Hanifah beranak tahun 70 Hijrah, meninggal tahun 150 Hijrah. Makna Imam Abu Hanifah dia sempat dengan beberapa orang para sahabat Nabi, antaranya Sayyidina Anas, sebab Sayyidina Anas umur dia tu tua, diriwayatkan 150 kalau tak silap, baru dia meninggal tua. Jadi Imam Abu Hanifah sempat dengan Sayyidina Anas 120 ke berapa tak ingat dah, tapi antara sahabat yang tua lah. Dan ayah dia Nu'man itu, Nu'man ini sempat dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sempat dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan toki dia nama Az-Zuti. Zuti nama toki dia. Zuti ni orang Parsi, orang yang ada keturunan Parsi. Ini salah seorang daripada kalangan tabi'in. Min kubari tabi'in lah Zuti ni. Dia masuk Islam masa zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi lepas pemerintahan Sayyidina Umar, zaman pemerintahan Sayyidina Ali, ayah kepada Imam Abu Hanifah yang namanya Sabit, dia pernah jumpa. Dia kata aku pernah jumpa dengan Sayyidina Ali. Masa tu Sayyidina Ali dah meningkat umur dah, dan dia waktu tu dia kata masih lagi budak-budak. Waktu tu Sayyidina Ali doa kepada dia. Sayyidina Ali kata, ya Allah berkatikanlah dia ni dan berkatilah zuriat-zuriat dia. Cucu kepada Imam Abu Hanifah, nama Syekh Ismail bin Hamad bin Abi Hanifah, cucu dia acak kali dia ulang peristiwa ni. Dia cerita tentang peristiwa ni dan dia kata, aku amat mengharap-harapkan bahawa doa Sayyidina Ali ni mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan keberkatan itu melimpah sehingga kepada seluruh zuriat kami. Ni
cara orang-orang zaman dulu, betapa tinggi nilai doa daripada kalangan para sahabat, daripada kalangan tabi'in, daripada kalangan ahlillah pada pandangan mereka. Mana hak yang didoakan tok nyang dia, cici dia masih lagi mengharapkan doa yang sama itu juga melimpah kepada dia. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Zuti, Nu'man bin Sabit Az-Zuti. Okey. Dia telah karang satu kitab yang namanya Fiqhul Akbar. Kalau kita baca kitab tu macam ke sifat 20 dah. Mana sifat ma'ani ada 7. Sifat ma'ani ada tu 7. Dan dia kata Allah qadirun bi qudrah, Allah alimun bi ilmin, Allah muridun bi iradah. Cuba macam kalau kita belajar dalam sifat 20. Menepati sepenuhnya dengan sifat 20 kalau kita belajar. Dan jauh sangat-sangat dengan pendekatan uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat yang diketengahkan oleh golongan Salafiyah Al-Wahabiyah yang didakwa itulah metod yang digunakan oleh ulama-ulama salaf. Sebenarnya tak begitu. Jangan tertipu dengan slogan. Walaupun kita tak katalah Salafiyah Wahabiyah tu kafir ke apa-apa, kita tak kata begitu. Itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak yang kita katanya mereka ini menyalahi jalanan jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan ikut. Dalil kuat sebab kita tak bercerdik. Dalil dia, hujah dia kuat sebab apa? Sebab otak kita tak bercerdik. Kalau kuat sungguh pasti dia akan diikuti oleh jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa jumhur Ahlus Sunnah dia duk kritik golongan Salafiyah Al-Wahabiyah ni daripada zaman dulu. Tubiknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikritik oleh ulama-ulama zaman dia. Antaranya Tok Bubu dia sendiri, antara dia ulama-ulama di Mekah, ulama-ulama di Madinah. Antaranya abang dia sendiri Sulaiman bin Abdul Wahab dalam kitab dia As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. Dan ramai lagi. Sebab apa begitu? Sebab ada masalah. Sekalipun di hadapan orang jahil, nampak hujah-hujahnya kuat. Jangan terpedaya. Hadza ilm din fanzur amman akhadtum dinakum. Ilmu ini agama kamu. Kamu kena tengok daripada siapa kamu ambil agama. Tradisi ilmu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ilmu yang bersambung. Mana kita dak buat bijak. Orang Terengganu kata dak buat bijak. Kita ikut apa yang Tok Guru kita cover. Kecuali metod baru, itu bab lain, ataupun orang kata lanjutan daripada kerangka kefahaman yang mereka warisi, itu bab lain. Tapi kalau benda hak sama, kita tak buat bijak, kita akan pegang benda tu, pegang sungguh-sungguh. Dan insya-Allah kita akan jumpa dengan Allah bila-bila dengan akidah. Dengan akidah, itulah akidah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, dipegang oleh Imam An-Nawawi, dipegang oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Haytami, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, yang dipegang oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dipegang oleh Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam, dipegang oleh tokoh-tokoh ulama yang besar, orang panggil asatid. Dalam konteks alam Melayu dipegang oleh Tok Kupalo, dipegang oleh Tok Kutu Amsar, dipegang oleh Syekh Daud Patani, dipegang oleh Syekh Qadir Bukit Bayah, dipegang oleh Syekh Duyung. Kita nak duduk dalam kapal tu. Kita tak nak duduk dalam kapal yang tidak dikenali, yang kecil, sebab perjalanan kita ni jauh. Laut itu gelombangnya besar. Silat-silat gajah kita akan karang. Hak ni kalau kita karang pun tak ada masalah dah. Sebab kita karang dengan bapak saja. Yang mustahil, dia akan sesat. Nabi kata idza raaitum ikhtilafan, apabila engkau melihat perselisihan, fa'alaikum bisawadil a'zam, kamu kena ikut sawad hitam yang paling besar. Itulah dia majoriti para ulama. Dalam konteks akidah majoritinya Asy'ariyah dengan Maturidiyah, dan ulama-ulama yang sama akidah dia dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di kalangan ulama-ulama hadis, di kalangan ulama-ulama tasawuf, di kalangan ulama-ulama yang lain. Dia tak kira lah dia mengaku dia Asy'ariyah ke tidak, itu tak penting. Hak pentingnya akidah dia sama dengan akidah yang dibawa oleh jumhur Ahli Sunnah wal Jamaah. Pendekatan berbeza tak apa. Hak yang penting akidah jangan beza. Ahli hadis as-sunni, ahli kalam as-sunni, ahli wujdan wal kasyaf, ataupun ahli tasawuf as-sunni, akidah dia sama. Semua kata Tuhan tak bertepat. Jadi janganlah duk pilih hak kata Tuhan tu bertepat. Tempat tak ada sebut dalam Quran, tak ada sebut dalam hadis Nabi, tak ada disebut oleh para sahabat, tak ada disebut oleh tabi'in, oleh a'immah al-mujtahidin, tak ada sebut pun. Jadi jangan buat bijak dalam perkara akidah. Bila bijak, waktu yang jadi bid'ah. A'adzanallahu min zalik.
Wa ismuhu ilmu tauhid, dan nama dia, nama ilmu ni namanya ilmu tauhid. Sebab perbahasan wahdaniyah, keesaan Allah, itulah perbahasan yang paling penting dalam ilmu ni. Wa ilmul kalam, dan juga ilmu kalam. Sebab dulu orang ulama bila nak tulis akidah ni, nak tulis ilmu ni, dia akan tulis al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi wujudillah. Habis tu dia pun al-kalamu fi qudratillah. Habis tu al-kalamu fi istiwa'illah. Kok mula-mula dulu zaman Abu Hasan Asy'ari tu. Kerana itu ilmu ini dinamakan dengan ilmu kalam. Dan juga ada sebab-sebab lain lagi. Antaranya kerana perbahasan kalam, antara perbahasan yang tengik dalam ilmu ni. Ilmu ini dapat, kalau orang belajar ilmu ni, dia ada kemampuan untuk berkata-kata, untuk mempertahankan hujah apa yang dia bawa. Wa ilmu usuluddin, dan dinamakan dengan ilmu usuluddin, ilmu dasar-dasar agama. Banyak lagi ilmu dia. Antara ilmu yang banyak nama ini ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, fiqhul akbar, ilmu an-nazar wal istidlal, ilmu usuluddin, ilmu banyak, lebih kurang dalam 7-8 nama ilmu ni. Istimdaduhu, dia datang daripada mana sumber dia apa? Sumber ilmu ni min adillatin naqliyah, daripada dalil-dalil naqliyah, dalil naqli yang bersifat yakin. Makna naqliyah qat'iyah, dan dalil aqliyah yang qat'iyah, dalil akal yang bersifat yakin. Dalil nakal ada yang dalalah dia bersifat yakin, ada yang dalalah dia bersifat zannul ghalib. Begitu juga dalil akal, ada yang dalalah dia yang bersifat yakin, ada yang dalalah dia bersifat zannul ghalib. Tapi kebiasaan peristilahan para ulama, bila dalil yang bersifat yakin disebut sebagai dalil akal, bila dalil yang bersifat zan disebut sebagai dalil nakal. Itu hanya peristilahan sahaja. Wa hukmu syara' fihi, dan hukum syarak padanya. Hukum syarak padanya pada ilmu ini, belajar ilmu ni, hukum dia guna. Anna ma'rifatahu, bahawa sungguhnya makrifat, mengetahui ilmu ini, fardu ain ala kulli mukallafin, ke atas setiap mukallaf. Sekira-kira kita dapat kenal Allah, sekira-kira kita dapat tahu akidah yang wajib kita kena i'tiqad tentang Allah, akidah yang wajib kita kena i'tiqad tentang Rasulullah, akidah yang wajib kita kena i'tiqad tentang apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara gaib yang diistilahkan oleh para ulama sebagai perkara-perkara sam'iyat. Walau bi adillatin ijmaliyah, sekalipun dengan dalil yang bersifat umum, bukan dalil yang bersifat perinci. Dalil yang bersifat umum ni dalil yang kita tak mampu nak hurai. Kita nampak tapi tak mampu nak hurai. Orang tanya, nampak tak anak bulang? Nampak. Awak nampak sendiri? Nampak sendiri. Yakin? Dah, cuba jelas kau sikit, nampak kok mana, jalan dia ke mana, dah reti nak urang. Tu orang panggil ijmaliyah tu. Yakin tak Allah Subhanahu Wa Taala ada? Mana bukti dia? Buktinya alam semesta ni. Dah, sebab apa alam semesta? Apa benda kaitan dengan adanya Allah? Kita dah reti nak urang. Dia nampak dah adanya Allah, sebab alam semesta ni adalah ciptaan Allah. Tak mungkin ada ciptaan tanpa ada pencipta, tapi tak mampu, tak reti nak kabur gitu. Itu orang panggil dalil ijmali, dalil yang bersifat ilmu. Ka'an ya'rif wujudahu ta'ala bikaunihi khaliqan lil alam. Seperti dia dapat tahu akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu pencipta kepada alam. Wa ammal adillah at-tafsiliyah, adapun dalil yang bersifat tafsil, bersifat terperinci, mana bukti Allah tu ada, alam semesta ini. Apa sebab alam semesta ini jadi bukti adanya Allah? Alam semesta ini baharu. Apa makna baharu? Baharu maknanya asalnya tak ada, jadi ada. Dah benda kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitannya Allah yang mengadakan dia. Dia dapat ulas Ini orang panggil dalil tafsiliyah, allati yaqdiru biha, yang seseorang itu mampu dengannya, dengan dalil yang bersifat tafsili tadi, ala daf'i syubahi, untuk menolak kekeliruan yang ditimbulkan oleh kumpulan-kumpulan sesat, yang ditimbulkan oleh ahli-ahli bid'ah. Macam dia kata Tuhan bertempat lah. Dia kata Tuhan bertempat. Mustahil dia kata. Tuhan tu ada tanpa tempat. Sebab apa? Sebab mustahil Tuhan tu berada dalam alam, menjadikan Tuhan tu lebih kecil daripada alam. Jadi semestinya Tuhan tu berada di luar alam. Di luar alam itulah satu tempat yang lebih tinggi daripada arasy, di ruang kosong. Di situ adanya Tuhan.
Kita pun ya Allah, ini satu logik juga gini, kita pun berperuk dak aku belajar Tuhan tak bertepat. Kalau ni kata Tuhan bertepat, nampak kau belah. Itu dia dah berpenyakit. Jadi waktu tu dia perlu kepada dalil yang bersifat tafsir. Dia kena belajar tentang jisim apa dia, tentang jiring apa dia. Hak yang kata dak di dalam mesti di luar, mustahil Tuhan di dalam, mesti Tuhan di luar alam. Hak ni sebab dia faham Tuhan tu macam jiring. Tuhan tu sesuatu yang mengambil ruang. Hak gitu memang dia sungguhlah. Mesti berada di luar alam, tidak berada dalam alam. Sedangkan ulama salaf, antaranya Imam At-Tabari kata, siapa yang kata Tuhan berada dalam alam ataupun orang yang kata Tuhan berada di luar alam, maka dia adalah mubtadi', dia adalah mujassim. Imam Tabari kata gitu kan, menunjukkan apa yang difahami oleh salaf bukan seperti mana yang difahami oleh salaf. Jadi itu kita kena belajar ilmu ni secara terperinci, baru kita nampak. Jawapan mudahnya, penyelesaian mudahnya, kita kata hak dalam ataupun luar ini sifat bagi jirim. Allah bukan jirim. Macam kita kata apa? Hak laki ataupun puang itu sifat kepada manusia. Handphone kita tu bukan manusia. Laki pun tidak, puang pun tidak dia. Allah bukan jirim. Maka di dalam alam pun tidak, di luar alam pun tidak. Jadi kita kena ada dalil yang bersifat tafsili sehingga otak kita betul pula. Sehingga kita nampak apa yang dibawa oleh salafun salih, itulah akidah yang betul, yang logik, yang diambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka kita ilmu ini sampai ke tahap kita menguasai dalil-dalil yang bersifat terperinci itu, yang mana dengan dalil tadi kita mampu untuk nak menolak kekeliruan yang ditimbulkan oleh ahli bid'ah, maka waktu fardu kifayah. Dengan makna mendalami ilmu ini, memperincikan pendalilan yang ada dalam dia, itu bukan kerja semua orang. Itu kerja ustaz-ustaz je. Kerja orang yang mutakhassis dalam bidang tersebut. Itu fardu kifayah. Maknanya kalau orang lain dah reti, kita tak payah. Jadi jangan duk sibuklah otak kita dengan perkara tersebut. Kalau masa kita tak banyak. Tapi kalau kita nak sibukkan juga, tak ada masalah. Silakan. Tapi mungkin dia akan mengganggu ataupun dia akan mengambil masa kita yang sepatutnya kita nak guna untuk perkara-perkara lah lain. Tapi kalau orang yang mutakhassis dalam bidang itu, memang itu dah kerja dia, siang malam pagi petang. Idza qama biha ba'dul ummah, apabila telah ditunaikan oleh sesetengah umat, sebahagian daripada umat ini, saqata at-talabu 'anil baqin, maka gugurlah tuntutan fardu kifayah kepada yang baki lagi. Makna orang lain tidak berdosa. Kalau fardu ain, setiap orang kena laksanakan. Kalau tak laksanakan, berdosa. Sekalipun 99 orang yang berada di kawasan dia dah tahu dah dalil yang bersifat ijmali tadi, dia seorang tak tahu, dia berdosa. Tapi yang fardu kifayah, kalau ada seorang yang tahu, dia tak perlu belajar lagi dah. Tapi kalau dia belajar, itu satu kelebihan. Dan tak perlu kita memaksa orang awam untuk belajar sampai ke tahap itu. Imam Ghazali kata, wa in kana hadzal ilm fi din illa an ishtighala bihi laysat laysa li'ammatin nas bal li khassatihim. Imam Ghazali kata, sekalipun ilmu ini, ilmu hak siapa peringkat kita boleh tolak kekeliruan tu yang ditimbulkan oleh ahli bid'ah, sekalipun ilmu ini, ilmu akidah ni amat penting dalam agama kita, akan tetapi bersibuk-sibuk dengan dia, habiskan masa membahaskan perbincangan dia yang halus-halus tu, laisat li'ammatin nas, bukan untuk semua manusia, bal li khassatihim, bukan untuk orang-orang yang khusus sahaja di kalangan mereka. Okey. Masailuhu maknanya kita kata perbincangan dalam ilmu tauhid, iaitu qadayahu, iaitulah statement dia, statement yang ada dalam ilmu tauhid, al-bahithah, yang membahaskan an salasati asya', tentang tiga perkara. Pertamanya ilahiyat, tentang ketuhanan. Ilahiyat tentang ketuhanan. Ada qada yang wajib kita tahu. Kalau kita tak tahu, malangnya kita. Tuhan bagi umur 5-60 tahun, mati menghadap Tuhan dalam keadaan tak kenal Tuhan. Benda lain kita boleh menguasai, ilmu perubatan kita boleh menguasai, matematik tambah penuh atas dalam otak kita, cekak kita. Boleh jadi jurutera itu, jadi ini, jadi itu. Ilmu tentang nak kenal Tuhan tak boleh. Allahu Akbar. Sedangkan itulah ilmu
yang mana kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ni. Alangkah rugi. Ilmu tu nak kenal Tuhan, dia peringkat fardu ain tu tak banyak, sikit je. Maknanya kalau kita buat khusyuk, boleh sehari selesai masalah yang fardu ain tu. Sehari insya-Allah cukup. Kalau tak cukup pun tambah sehari lagi. InsyaAllah akan cukup hak mana hak fardu ain. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang harus bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada satu kerangka dalam pemikiran kita tentang Tuhan. Kalau canggah dengar tu, itu bukan Tuhan. Marilah kata-kata siapa-siapa pun, dia ada protection dari segi pemahaman kita, maka kita tak tersalah tentang Tuhan. Sekalipun banyak benda yang kita tak tahu, tapi tersalahnya tidak. Sebab dah ada pelindung yang berupa ilmu fardu ain tentang Tuhan. Ilahiyat wa hiya ma tata'allaqu bil ilah, iaitu sesuatu yang berkait dengan Tuhan. Dari sudut mana? Bukan tentang hakikat Tuhan. Belajar ilmu tauhid sifat 20 ni bukan untuk nak kenal hakikat Tuhan. Mana kalau orang kata belajar ni nak kenal hakikat Tuhan, tu dia salah jalan tu. Begitu kena sedarkan dia, bahaya mu ni. Mu lalu ikut jalan yang tidak ada jalan. Mu duk langgar dinding batu. Akhir sekali hancur jasad kamu. Mana kalau berusaha untuk nak faham tentang hakikat Tuhan, ada dua. Memang tak akan sampai ke hakikat Tuhan, dan ada dua kemudaratan. Sama ada kemudaratan pada dunia kita, otak kita putuh orang dia, jadi gila. Ataupun kemudaratan di negeri akhirat kita. Kita kata itu Tuhan, sedangkan itu bukan Tuhan. Jadi kafir. A'adzanallahu min zalik. Jadi belajar tentang Tuhan bukan nak belajar tentang hakikat Tuhan, tapi belajar tentang apa yang wajib, apa yang harus dan apa yang mustahil bagi Tuhan, sebagaimana yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran, seperti mana yang diberitahu oleh baginda Rasulullah dalam hadis baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Okey. Apa yang wajib, apa yang harus dan apa yang mustahil. Jangan buat bijak dalam ilmu tauhid. Said Abdul Mati, betul tak tu? Jangan buat bijak. Kalau buat bijak itu akan jadi bid'ah, akan jadi bid'ah. Kalau kita buat bijak, dia akan jadi bid'ah. Okey. Yang keduanya, nubuwat ni tentang nabi yang membawa risalah itu kepada kita, yang memperkenalkan Tuhan kepada kita, tentang nabi. Aspek yang perlu kita kena tahu dalam ilmu tauhid ini tentang nabi, wahiyya ma tata'allaqu bil anbiya, iaitu sesuatu yang berkait dengan para nabi. Dari sudut mana? Dari sudut mimma yajibu lahum, apa yang wajib bagi nabi. Selama mana nama dia nabi, dia wajib benda tu. Apa yang mustahil bagi dia dan apa yang harus bagi dia. Berkenaan dengan sejarah dia, itu tak dibahas dalam ilmu akidah. Itu dibahas dalam ilmu sirah. Berkenaan dengan rupa parah dia, itu tidak dibahas dalam ilmu akidah. Dibahas dalam ilmu syama'il Muhammadiyah, tentang apa yang Rasul perintah, tu tak bahas dalam ilmu akidah. Dibahas dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu fiqh. Wasam'iyat, yang ketiganya sam'iyat, tentang perkara-perkara yang jenis dengar. Orang panggil perkara-perkara gaib yang tak mungkin akal kita nak capai, akal kita nak sampai kepada dia, melainkan slow ke? Tak dengar suara? Tak dengar suara anak ke? Kurang jelas. Suara jadi slow. Sebab apa? Sebab apa suara jadi slow? Dengar je cuma pelan sikit. Ini dengar lagi. Dengar lagi. Jelas tak lagi? Okey. Yang ketiganya sam'iyat, wa hiya ma dalla 'alaiha an-naqlu faqat, iaitu sesuatu yang menunjuk kepadanya oleh naqal. Naqal ni oleh Al-Quran, hadis dan juga ijma' para ulama. Wala madkhal lil aqli fiha, yang mana akal kita tidak ada ruang untuk sampai kepadanya kalau tidak diberitahu oleh Al-Quran, hadis, dan tidak diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kal hasyri, seperti al-hasyri. Hasyri ni maknanya kebangkitan semula. Tak jelas sebab apa saya pun tak tahu ni sebab apa ni. Tak jelas. Maaf ustaz, suara slow juga. Nak buat apa ni? Nak buat apa ni? Tak reti dah saya ni. Tak apalah, kita nak habis dah ni. Nak ejah gitu ni pun lewat sangat dah. Kan masuk garis pula.
Okey, saya cuba cakap kuat. Saya cakap kuat. Yang ketiganya sam'iyat, iaitulah sesuatu yang tak mampu dicapai oleh akal kalau tidak diberitahu oleh baginda Nabi. Contoh dia macam kita kata al-hasyri, pada mahsyar, perhimpunan di mahsyar, an-nasyri, kebangkitan semula, wal jannah, syurga, ila akhirih, dan lain-lain lagi. Antaranya neraka Allah, azab neraka, nikmat-nikmat syurga dan sebagainya. Hari apa bendanya, kubur, dan apa yang berlaku dalam alam kubur. Itu semuanya tak mampu dicapai oleh akal. Dia hanya boleh kita tahu dengan perkhabaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang dibicara dalam ilmu tauhid. Satunya tentang Tuhan, yang keduanya tentang Nabi, yang ketiganya tentang perkara-perkara gaib yang wajib kita kena i'tiqad, yang wajib kita kena yakin. Okey. Soalan ada, apa hukum bila kita bagi tahu budak-budak Allah ada kat syurga sebab kurangnya akal mereka nak faham. Jadi kalau mereka tak ada berakal lagi nak faham, jangan kita kabur benda yang mereka tak faham. Jadi rosak mereka. Allah ada dalam syurga, rosak mereka. Kita kata Allah tidak bertempat. Allah di mana? Allah tak ada tempat. Allah tak sama macam kita. Dia tak faham. Dia tak faham tak apalah. Beli aiskrim kepada dia, beri makan aiskrim kita. Bila dia faham kat dia, baru kita bagi huraian. Budak, bila dia tak faham lagi, bila kita alihkan kata-kata dia tu, dia tak tanya dah sebab dia tak faham. Kalau dia faham, kalau dia tanya lagi, itu menunjukkan dia faham, dan kita bagilah penjelasan kepada dia. Jangan kita buat bijak, kita kata Allah ada atas langit, Allah ada dalam syurga, Allah ada. Hadza, daripada awal kita kena tanam akidah yang betul kepada mereka. Kalau ditanya Allah ada di mana, kita kata Allah tidak ada di mana-mana. Kalau dia tanya lagi, kita kata ambil dengar lagu ni, lagu Aswaja tu, Hak Tengku Zulkarnain nyanyi tu, Allah itu ada. Nyanyi lagu tu kepada dia. Jangan kita reka-reka. Jangan kita reka-reka tentang tu Tuhan. Budak-budak lebih utama untuk kita tanamkan kepada dia akidah yang betul. Sebab bila kita tanam akidah yang salah, dia seumpama kita pahat pada batu, dia akan kekal dalam tempoh yang lama. Mungkin dia mati bila-bila dengan akidah tu. A'adzanallahu min zalik. Okey. Minta jasa baik Pusat Islam Uniza belikan kepada pengkuliah mic boya. Lubang mic terhalang, ikut ustaz. Ikut ustaz, lubang mic terhalang. Saya dah buat gerak pun ni. Okeylah. Jadi setakat itulah perjumpaan kita pada hari ini. Setakat tu. Dan apa bendanya, masa pun dah lewat dah. Dah dekat 6.30 dah. Jadi kita tutup kita punya perjumpaan kita hari ni dengan selawat 3 kali. Dan kalau boleh kita usahakan untuk kita berselawat sebanyak 300 kali. 300 kali sehari. Kita sembang saja pun kita boleh sembang 2-3 jam sehari. Bukan tak boleh untuk kita berselawat kepada baginda Nabi 300 kali, yang mungkin hanya makan masa 15 minit saja. Ini kita selawat sama-sama 3 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله صحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا
أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى نية أن الله يدفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمحن ما ظهر منها وما بطن وعلى نية الإهداء إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya rabbal alamin taqabbalallahu minkum dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah al-asr